奉主耶稣圣名，在这个地方来跟大家做分享。 Dalam nama Tuhan Yesus, men-sharing firman Tuhan di sini. 感谢主耶稣的看顾与带领。 Puji syukur atas pemeliharaan Tuhan. 经过5年的疫情，可以再次来到我们印尼， Setelah melewati 5 tahun setelah COVID, bisa datang lagi ke Indonesia. 继续来跟大家一起分享神的恩典。 Membagikan rahmat Tuhan kepada saudara-saudara. 小弟想说，今天晚上来跟大家分享有关于为主耶稣的福音来打美仗这样的一个题目。 Jadi yang mau di-sharing hari ini adalah berjuang demi Injil Tuhan. 今天晚上我们先来读3个经节，来作为我们的一个根据。 Hari ini kita membaca 3 ayat untuk menjadi kita punya pedoman. 我们先来看提摩太前书第1章的第19节。 1 Timotius 1 1 ayat 9. 提摩太前书第1章第18节，第18节。 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. 那我们再来看提摩太前书第6章第12节。 Kita lanjut 1 Timotius 6 ayat 6章12节。 12. Pasal 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau iklarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 那我们再来看提摩太后书第4章的第7节。 2 Timotius 4 ayat 7. 读到第8节。 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang melindungi kedatangannya. 我想这3个经文对我们来讲都不陌生。 Saya rasa ketiga ayat ini sudah tidak asing bagi kita semua. 特别是第3个经节，很多人可能都会背。 Bahkan mungkin nanti yang ketiga yang terakhir itu semua orang bisa hafal. 我们都称这是保罗在人生的尽头所唱的凯歌。 Kita tahu Paulus dalam kehidupannya itu bagaimana dia melewati hidupnya. 在提摩太前后书其实他是保罗在告诉年轻的工人提摩太。 Jadi di 1 Timotius 2 Timotius sebenarnya Paulus sedang memberitahukan kepada orang muda yaitu Timotius 如何来治理教会。 bagaimana mengembalakan gereja. 那在我们刚刚所读的这3个经文有一个共通的地方， Di dalam 3 ayat yang kita baca itu ada satu kesamaan. 就是他在谈到征战的事情。 Membahas tentang perperangan. 我想征战是很严重的一件事情。 Perperangan itu suatu hal yang sangat serius. 在这2-3年Dalam 2-3 tahun terakhir 我 ini 们看到2个很让人觉得不舒服的战争。 kita telah melihat ada 2 peperangan yang sangat mengkhawatirkan bagi semua orang. 不管是在这个乌克兰跟这个俄罗斯之间， Bukan hanya peperangan Ukraina dengan Rusia 或者以色列跟哈马斯之间， atau Israel dengan Hamas. 这个都是让我们觉得很奇怪，为什么人类一定要如此？ Kita kadang-kadang merasa aneh kenapa kehidupan manusia ada hal seperti itu. 战争所带来的伤害其实是很大的， Akibat peperangan itu sangat besar 是没有必要的。 dan tidak perlu sebenarnya. 但是当我们在看到圣经的时候， Tetapi ketika kita melihat Alkitab, 保罗却告诉这个年轻的工人提摩太， Paulus memberitahukan kepada Timotius yang muda, 他就像打了一场战争一样， dia seperti sudah melatih sebuah peperangan 他已经打赢了这一场战争， dan dia sudah memenangi pertandingan ini. 他可以得到战争这个神为这一场战争帮他准备的奖品， Dan dia telah memperoleh apa yang Tuhan sediakan dalam pertandingan ini. 就是公义的冠冕。 Adalah kemenangan yang adil. 如果这个公义的冠冕我们对圣经稍微熟悉一点， Kalau terkait hadiah anugerah yang adil ini kita bisa
mengetahuinya dari Alkitab. 我们就会发现，这个在启示录里面是要赐给得胜的人。 Kita tahu di dalam kitab Wahyu ini diberikan kepada orang yang menang. 包括在宝座周围的24位长老， Termasuk yang di dalam di apa namanya tempat kudus yang 24 penatua itu duduk. 他们就是代表着所有的胜利者。 Mereka mewakili semua orang kudus. 在这个保罗跟这个神所启示的启示录，好像对于信仰都用很严重的战争来作为比喻。 Dan wahyu Tuhan kepada Paulus pun itu seperti sebuah peperangan dalam iman. 而且保罗在提摩太前书里面提醒他的这个接班人提摩太， Dan di 1 Timotius, Paulus mengingatkan penerus dia adalah Timotius. 不是我打这一场仗而已，你也要打哦。 Maksudnya memberitahukan kepada calon penerusnya Timotius bahwa bukan aku saja yang harus menghadapi pertandingan ini, kamu pun harus menghadapinya. 我想一讲到打战哈，我们大概就会想到那个很残忍的那个打来打去的场面。 Kalau kita bicara tentang peperangan, kita akan membayangkan itu suatu pertandingan yang sangat menyeramkan. 我们会想到就是武器的问题， Kita akan berpikir tentang senjata. 想到那个敌人的这个强弱， Kita akan memikirkan tentang kekuatan musuh. 这个是我们一般对战争的一个很容易去注意的地方。 Ini hal yang wajar yang kita harus perhatikan ketika kita menghadapi perang. 如果我们用这样的观念去看提摩太前后书的时候， Kalau kita menggunakan cara pandang seperti ini untuk membaca 1-2 Timotius, 我们可能很容易就找到了很多敌人。 mungkin kita dengan mudah sudah menemukan banyak musuh. 例如说，在提摩太前书第1章的这个第3节到这个第7节，第7节这个地方， Di 3 3到7节。 Di 1 Timotius 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 7, 这个就是第20节所写的人在做的事情。 di 20 节. 20节，Itu adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang di ayat 20. 保罗跟提摩太说：“你们那里有人在乱讲话， Di sana mereka ada yang ngomong sembarangan. 这个是不是敌人？” Ini apakah adalah musuh? 再来，我们看到在这个第4章， Kemudian di pasal 4, 第4章的第1节到第3节， di 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 3, 讲到有一些人一直在教导别人，不要嫁娶，不要这个吃某一些东西。 mengungkit orang-orang yang melarang orang untuk kawin dan memakan makanan yang diciptakan Allah. 保罗说那个是鬼魔的道理啊。 Paulus mengatakan mereka adalah roh-roh penyesat. 这个是说谎的人他们的偏差。 Mereka adalah pendusta-pendusta. 这是不是敌人？ Apakah ini adalah musuh? 还有再来，我们看到第6章， Kemudian di pasal 6, 1提摩太 Timotius 前 6, 书第6章第3节， ayat 3. 他说有一些人在乱讲话，那个没有教导这个主耶稣纯正的道理。 Yaitu ada orang yang mengajarkan ajaran lain yang tidak menuruti perkataan Tuhan Yesus. 然后而且很爱跟人家吵架， Dan suka bertengkar dengan orang. 还借着信仰来得着这个世界上的利益。 Dan menggunakan iman kepercayaan untuk mendapatkan kemewahan duniawi. 如果这样 Keuntungan 看， duniawi, sorry. 这样看起来是不是保罗的意思是说，这一些人就是我们的敌人？ Kalau kita membaca seperti ini, apakah Paulus mengatakan semuanya ini adalah musuh kita? 如果你继续看到这个这个提摩太后书 Kalau kita teruskan sampai di 2 Timotius, 第3章讲到末日会有很危险的敌人， di pasal 3 itu mengatakan bahwa di akhir zaman banyak orang jahat. 从第3章第1节到第9节啊， Dari ayat 1 sampai 9, 有一些人很凶恶， ada orang yang sangat sadis, 有一些人很自大， sangat egois, 有一些人做很多坏事， banyak melakukan kejahatan. 有的人这个整天花时间花力量在宴乐上面， Dan banyak orang yang menghabiskan waktunya di dalam foya-foya dunia. 如果我们认为这一些是敌人，那我们可能就搞错重点了。 Kalau kita menganggap semuanya ini adalah musuh kita, maka mungkin
konsentrasi kita jadi salah. 如果我们看看 Fokus. 这个提摩太前后书的内容，你会发现 Kalau kita membaca 1-2 Timotius, intisarinya 这一些乱讲话的， orang-orang yang ngomong sembarangan di sini, 保罗要求提摩太教他们讲对的话。 Paulus meminta Timotius untuk mengajar mereka untuk berkata dengan benar. 那一些行为不好的， Mereka yang melakukan kelakuan yang tidak baik, 就是责备、劝勉他们要有好行为。 Paulus meminta Timotius untuk menegur mereka untuk melakukan perbuatan yang baik. 其实保罗好像没有在教导人家，这个跟这些敌人怎么作战啊。 Jadi Paulus tidak mengajarkan untuk bagaimana berperang dengan musuh-musuh ini. 那为什么把这个话讲得这么的重呢？ Tetapi kenapa menggunakan kalimat yang keras di dalam perkataan ini? 不是要跟这些人打战吗？ Bukankah mau berperang dengan orang-orang ini? 其实如果我们对圣经更加的完整的了解的时候，我们会知道， Kalau kita lebih benar-benar mengerti tentang firman Tuhan, 这一些做错事情的人不是我们的敌人啊， orang-orang yang berbuat salah di sini bukan musuh kita. 他们是迷失的羊， Mereka adalah domba yang tersesat. 他们是神要我们去找回来的， Mereka adalah domba yang Tuhan mau kita cari kembali. 并不是我们要打战的对象。 Bukan musuh yang kita harus hadapi di dalam peperangan. 那真正要打战的对象是谁？ Tetapi musuh yang benar-benar harus kita hadapi dalam peperangan siapa? 如果你认真的看到在这个提摩太前后书里面的教导， Kalau kita benar-benar perhatikan di pengajaran di 1-2 Timotius, 你会发现哦，保罗把这个作战的对象主要放在人的私欲上面，就是欲望。 Jadi musuh yang utama yang Paulus gambarkan di sini adalah keinginan manusia sendiri. 而运用私欲来跟我们打战的是属灵的魔鬼。 Dan keinginan yang kita hadapi dalam peperangan ini adalah secara rohani itu adalah iblis. 我想这个观念我们从以弗所书就很清楚的看见。 Pengertian ini kita bisa pahami di kitab Efesus. 以弗所书差不多写作时间也跟提摩太前后书是一样的。 Jadi kitab Efesus dan Timotius ini ditulis di waktu yang bersamaan. 这个都是保罗在人生快要尽了的时候，对于这份信仰的认识。 Jadi ini adalah surat Paulus ketika menjelang akhir hidupnya mengajarkan tentang pengalaman hidupnya. 以弗所书教导我们要穿上全副的神所赐的军装。 Di Efesus mengajarkan kita untuk memakai baju perang. 因为我们要打战的对象不是看得见的人， Karena musuh yang mau kita hadapi bukan yang bisa terlihat, 而是运行的这个邪灵， tetapi roh-roh jahat yang ada di udara, 是在这个灵界里面的。 di dalam dunia roh. 那这个讲起来我们可能就会觉得要跟看不见的敌人打战，怎么打？ Dan kalau kita berkata seperti ini, kita berperang menghadapi roh-roh yang tidak terlihat, bagaimana cara perangnya? 那我们来看看圣经里面他有没有教啊？ Meo. 有没有教？ Dan kita lihat apakah di Alkitab mengajarkan kita tentang itu? 你认真翻一翻提摩太前后书，你翻不到哎。 Kalau kita baca benar-benar 1-2 Timotius mungkin tidak menemukannya. 不过我们来看一下提摩太后书第2章，这里有一段这样写道。 Tapi kita baca di 2 Timotius pasal 2, 这大概是提摩太前后书里面跟战争最有关系的事啊。 mungkin ini adalah yang paling penting di dalam 1-2 Timotius. 我们来看第2章的第三节这里， 2 Timotius 2 ayat 3. 从2章3节我们读到2章的6节。 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 在这个地方保罗跟提摩太说， Di sini Paulus berkata kepada Timotius, 说你要在恩典上面强壮起来， dalam anugerah Tuhan kamu harus kuat. 然后你还要找一些能够很忠心的人，
dan juga mencari orang yang setia 来跟你一起去教导别人。 agar bisa bersama-sama dengan Timotius mengajarkan orang. 然后接下来他用了这几个比喻， Dan kemudian dia menggunakan beberapa perumpamaan ini. 他说我们一起同受苦难，就像做基督耶稣的精兵一样。 Jadi di ayat 3 katakan kita ikut menderita seperti seorang prajurit yang baik. 所以他在这里用了一个比喻叫做精兵呐、 Jadi di sini dia menggunakan perumpamaan seorang prajurit. 精兵不是那种刚来什么都不会的， Prajurit itu bukan seorang yang baru masuk jadi tentara dan semuanya tidak bisa. 也许在以后的时代打战的面貌会改变，因为 AI 的关系。 Mungkin di di kemudian hari cara berperang itu bisa berubah karena AI. AI 没有新兵每一个 AI 都是最有经验的老兵。 Di AI itu nggak ada prajurit yang baru. Di AI itu semuanya prajurit-prajurit tua. 但是在人世间的很多的过去的这些征战当中， Tetapi di dalam sejarah manusia, dari sejarah perang manusia, 你看最近的这个俄乌战争就好了， kita lihat peperangan EU 就是俄罗斯跟说的是乌克兰， peperangan Rusia dengan Ukraine. 那个有经验的兵的那个价值非常高啊。 Prajurit yang berpengalaman mereka mendapatkan mendapatkan upah yang besar. 他们才能够真的决定谁能够打赢这个战斗。 Maksudnya senjata yang bagus sehingga mereka bisa menentukan siapa yang bisa menang dalam perang 所以 itu. 在这里是谈精兵，精兵就就是是很有经验的兵。 jadi di sini yang dimaksud di sini adalah prajurit yang berpengalaman. 就像我们在做一些事情的时候， Sama seperti kita melakukan sesuatu, 就算有100个新手一起做， misalkan ada 100 tangan yang ikut mengerjakan suatu hal, 也不如2、3个很有经验的人来做。 mungkin lebih baik 2-3 orang yang lebih pengalaman mengerjakannya. 这个就是精兵的价值。 Ini arti dari prajurit yang berpengalaman. 再来第4节说当兵的人不要让外面的事情来缠绕他。 Di ayat 4 dikatakan seorang prajurit tidak memusingkan dirinya soal penghidupannya. 所以再一次的讲到当兵的一个注意事项。 Dan kemudian mengatakan fokus dari seorang prajurit itu seperti apa. 如果你很有经验，可是你都不专心，到处看别的事情， Kalau seorang prajurit yang pengalaman tetapi dia tidak fokus dan melihat hal-hal yang lain, 那这样就算是再好的兵也没有用。 kalau begini prajurit yang terbaik pun tidak ada gunanya. 再来，他用第2个比喻， Kemudian dia menggunakan perumpamaan kedua. 他说这一些人就是要像在场上比赛的人。 Orang-orang di sini tuh harus seperti orang-orang yang sedang berlomba. 而且这种比赛主要就是那种人和人打斗的这种比赛。 Seperti pertandingan antara pertandingan. 这里讲到就是要照规矩的才能得冠冕。 Di sini dikatakan harus mengikuti aturan baru bisa menang. 每一种的比赛它都有它的规则， Setiap pertandingan itu ada aturannya sendiri. 你不照规则就会被取消资格。 Kalau tidak mengikuti aturan akan didiskualifikasi. 你长得再高壮都没有用， Mau sehebat apapun tidak berguna. 你有再大的力量、再好的技巧都没有用， Punya kekuatan besar, punya skill yang bagus pun tidak berguna. 因为你会被赶出去。 Karena akan diusir dari pertandingan. 所以在这里，他的第2个比喻叫做比武的人。 Jadi di sini perumpamaan keduanya adalah seperti seorang bertanding ilmu. 再来第3个叫做农夫， Yang ketiga perumpamaan seorang petani. 他讲劳力的农夫。 Seorang petani yang bekerja keras. 在我们过去的时代你只要愿意努力的去耕田，大概就不会饿死了。 Di zaman dulu asalkan seorang mau rajin untuk bertani pasti tidak akan kelaparan. 其实，即便到现在的工商业这么发达的时代， Seperti sekarang industri begitu berkembang, 有很多的人他们觉得在都市很累， banyak orang ketika mereka merasa sangat lelah, 所以他们就回到了乡下， mereka banyak yang kemudian memilih pulang kampung 来从事一些农业的工作。
dan memulai pekerjaan pertanian. 哎，其实他们就会发现，也许赚不了什么钱， Dan mereka mungkin menemukan bahwa mungkin tidak menghasilkan banyak. 但是只要肯努力， Tapi asalkan mau rajin 在这个农田，在这个野外， di sawah, di alam yang liar, 一定有这个可以养活自己的办法。 pasti ada cara untuk menghidupi diri. 在这里用这3个比喻，在讲到有关于侍奉神的人。 Di perumpamaan 3 jenis ini terkait tentang orang yang mau mempersembahkan diri kepada Tuhan. 这就是在教我们， Ini sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita. 我们要怎么样成为一个能打胜仗的人。 Kita harus menjadi seperti apa yang bisa memenangkan pertandingan ini. 我们要常常的去累积作战的经验， Kita harus sering 累积作战的经验。就是去打战的事情。 Kita harus sering melatih diri dalam pertandingan. 那你才会成为精兵。 Melatih diri dalam mempersiapkan pertandingan, maka kita bisa menjadi seorang prajurit yang pengalaman. 而且要当一个很专心的精兵， Bahkan harus menjadi seorang prajurit yang fokus. 这样子才能够应付战场的变化。 Dengan demikian dia bisa menghadapi perubahan di dalam peperangan. 再来，你要有规矩， Dan kemudian kita harus mengikuti aturan. 你要知道这一场的这个比赛是什么样的限制。 Kita harus mengetahui batas-batas dalam pertandingan ini. 最后就是不停的努力。 Dan ketiga adalah tidak berhentinya rajin bekerja keras. 其实你如果看完提摩太前后书之后，你会发现， Setelah kita membaca 1-2 Timotius, kita bisa menemukan 保罗其实在教导提摩太，这就是作战的这个预备必胜的把握。 Paulus sedang mengajarkan Timotius ini adalah persiapan untuk menghadapi peperangan. 其实，在圣经很多的地方都谈到战争， Sebenarnya di dalam Alkitab juga banyak membahas tentang hal perang. 但是你有没有发现，圣经在记录这些战争都很奇怪？ Tetapi kita bisa menemukan di dalam Alkitab setiap peperangan yang dicatat itu sikwai, 就是很agak aneh. 跟我们想象不太一样。 Bahkan jauh dengan apa yang kita pikirkan. 在圣经里面，最早的这个比较明确的战争的记录， Di dalam Alkitab ada peperangan yang paling awal, 就是亚伯拉罕带了300多个人就打败人家4个大国家。 yaitu Abraham membawa 300 orang mengalahkan 4 raja. 其实这个很不正常。 Ini sebenarnya tidak normal. 但是你想一想，刚刚我们所讲的这一些， Tetapi coba kita renungkan apa yang tadi kita bahas. 我们有这些能力就会打赢吗？ Apakah dengan kemampuan seperti ini kita bisa menang? 你再看到在约书亚记里面，他们以色列人打赢了很多的战争， Kita lihat di dalam kitab Yosua ketika bangsa Israel banyak memenangkan peperangan, 但是记录的内容都蛮奇怪的。 tetapi semua yang dicatat itu agak aneh. 叫祭司抬着约柜，然后在那边绕城， Meminta imam untuk mengangkat tabut kemudian mengelilingi kota. 叫所有的百姓一起去绕， Kemudian mengajak umat untuk ikut mengelilingi 绕了7天13圈， mengelilingi 7 hari dan 13 putaran. 然后最后一圈的时候大声的喊叫， Kemudian putaran terakhir dengan suara nyaring bersorak. 这样就赢了， Dengan gitu langsung menang. 不觉得很奇怪吗？ Aneh kan? 这个还不算很奇怪的啊，还有更奇怪的不是？ Ini bukan yang termasuk yang aneh, ada yang lebih aneh lagi. 士师记里面的战争很多，对不对？ Di dalam hakim-hakim banyak peperangan. 最怪的一场就是明明有3万的兵，最后只剩300个人。 Di dalam satu perang itu jelas-jelas ada 30.000 tentara musuh, kemudian hanya tersisa 300. 在列王记里面还有更奇怪的战争， Di dalam kitab raja-raja pun banyak peperangan yang tidak masuk akal. 几十万的敌人围攻了耶路撒冷。 Berapa puluh ribu orang mengepung Yerusalem. 这个西西家竟然叫那个利未人穿着唱诗班的衣服去站在那个敌人要来的地方。 Raja Hizkia menyuruh orang-orang Lewi untuk memakai baju berdiri di hadapan para musuh. 结果赢了啊，对不对？ Kemudian mereka menang.
其实圣经里面在讲到的战争都是这样子的奇怪。 Dan di dalam Alkitab ya peperangan yang dicatat itu memang seperti itu, aneh. 其实这个出埃及记里面还有啊， Di Keluaran pun banyak. 那个约书亚带兵去打战，摩西祷告的手举起来就打赢了。 Ketika Yosua membawa rakyat untuk berperang, Musa mengangkat tangannya, mereka bisa menang. 其实当时的以色列人是没有战力的， Padahal orang Israel ketika itu tidak ada pengalaman perang. 因为他们只是一群奴隶而已， Mereka hanya sekumpulan budak. 从来没有受过军事训练。 Mereka tidak pernah dilatih seperti seorang tentara. 但是带兵的约书亚， Tetapi Yosua yang memimpin 他 peperangan, 不放弃， dia tidak putus asa. 勇敢的走在最前面。 Dengan berani di paling depan. 山上的摩西、亚伦、户尔，他们也不放弃。 Dan di atas bukit ada Musa, Harun, dan Hur yang yang semangat. 竟然就在那里认真的祷告。 Mereka berdoa dengan tekun di atas bukit. 其实他们的对手是当代最强的敌人。 Padahal musuh mereka itu adalah musuh yang paling kuat ketika itu. 在民数记的23章就有写到， Di dalam Bilangan pasal 20 dicatat. 亚玛利人可是当代最强的敌人。 Orang Amalek waktu itu adalah orang-orang yang paling kuat. 所以从圣经来看，这些战争好像都不是正常的我们想象的那一种方式。 Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, peperangan itu banyak peperangan yang tidak masuk akal. 我们再来看一下圣经旧约，还有一个记载很奇怪。 Di dalam perjanjian lama ada satu perang yang juga dicatat. 我们来看生命记的第20章。 Seminci. 生命记， Kita lihat di Bilangan, 丢 ya Seminci, Ulangan sorry. 20章的你注意看那个第1节到这个就是一整章里面那个打战都是在记载打战的事情。 Di Ulangan pasal 20 itu tentang hukum perang. 但是在第1节到第9节，他讲到 Tetapi di ayat 1 dan 9, 打仗前大家集合， sebelum perang semuanya berkumpul. 然后那个官员要在那边喊， Kemudian komandannya harus berteriak. 说谁家刚盖好还没有奉献的，赶快回家。 Yang sudah membangun rumah tetapi 谁家就是还没盖好。哪一个人的家没有盖好？ Rumahnya yang belum selesai dibangun boleh pulang. 哪一个人的家葡萄园的果子你还没吃过的，赶快回家。 Yang kebun anggurnya belum sempat dimakan boleh pulang. 谁刚那个这个决定要结婚还没有娶回家的，赶快回家去娶妻子。 Yang belum sempat menikah dan baru mau menikah boleh segera pulang. 到了第8节还说， Di ayat 8 masih dikatakan, 谁会怕？会怕的请举手。 siapa takut angkat tangan. 你会怕，回家吧。 Yang takut pulang saja. 请问一下，如果一般正常来讲，这样子最后有谁打战？ Kalau di peperangan yang biasa sampai terakhir siapa yang maju perang di 都不 sini? 用打了，对不对？大家都回家好了。 Nggak usah perang lagi karena semua orang pulang. 但是圣经在教我们打战就是要这样子。 Tetapi dia kita mengajarkan kita berperang harus seperti ini. 第10节还教我们要打之前先跟对方讲。 Dan ayat 10 mengajarkan kita sebelum perang kita harus berkata kepada pihak lawan. 你投降， Suruh mereka menyerah. 加入我们就不杀你们； Menyerah dan gabung dengan kita tidak membunuh. 不投降，最后把你们杀光光。 Kalau nggak menyerah kita akan membunuh semua. 那这样子打怎么打得下去呢？ Kalau peperangan seperti ini bagaimana perangnya? 所以我们这样看一看圣经在讲的打战， Jadi kalau kita lihat peperangan yang ada di dalam Alkitab, 它基本上只是在形成一个军队而已， jadi pada dasarnya sebenarnya sedang mengumpulkan sebuah pasukan. 它不是真的叫你去打。 Jadi bukan benar-benar mengajarkan kita bagaimana berperang. 因为其实我们没有能力打的。 Karena sebenarnya waktu itu orang sebenarnya mereka tidak ada kekuatan untuk berperang. 我们来看人类最后一场战争要怎么打。 Kita lihat peperangan terakhir umat manusia itu seperti apa. 我们来看启示录的第19章， Kita lihat di Wahyu pasal 19. 启示录第19章， Wahyu 19我们看第11节到这个第16节。 di ayat 11 sampai 16.
第11节到第16节。 ayat 11 sampai 16. Oke. Wahyu 19 Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. 12. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. 其实启示录的里面记载了人类最后一场的战争。 Jadi di Wahyu mencatat peperangan terakhir umat manusia. 当然，我们如果认真解读了启示录，会发现这是一场属灵的战争，不是世界上的战争。 Kalau kita membaca dengan teliti kitab Wahyu, kita akan menyadari bahwa ini bukan peperangan sesungguhnya tetapi peperangan rohani. 你看这场战争里面是谁在打战？ Kita lihat peperangan ini siapa yang sedang berperang. 是天上的众军。 Ini adalah tentara-tentara di langit. 但其实他们有打战吗？ Tetapi sebenarnya apakah mereka berperang? 他们只是这个在白马上面， Mereka sebenarnya di atas kuda putih. 然后穿着那个洁白的细麻衣。 Dan mereka memakai jubah lenan putih. 真正打战的是那个神的道， Tetapi yang benar-benar berperang itu adalah firman Allah. 利剑从他的嘴巴出来，击杀列国。 Dan pedang yang keluar dari mulutnya memukul segala bangsa. 你看21节还写到，那个他的剑会杀死了所有的敌人。 Dan di ayat 21 dikatakan pedang itu bisa membunuh semua musuh. 所以我们把刚刚这些所有的经文都放在一起思考一下。 Kalau kita tadi mengumpulkan semua ayat yang kita baca dan kita renungkan, 这个时候你再重新看一次提摩太前后书， dan kita kembali melihat kembali ke 1 Timotius, 你就会发现保罗教导提摩太打战的重点在哪里？ kita bisa menyadari inti dari pengajaran Paulus kepada Timotius tentang peperangan itu sebenarnya di mana. 你看这个提摩太前书6章， Kita lihat di 1 Timotius pasal 6从11节开始 ayat 11, 到这个16节， ayat 11 sampai 16. 简单来讲就是叫提摩太你要做一个得着永生的人啊。 Jadi dengan secara sederhana disimpulkan adalah Timotius harus menjadi seorang yang memenangkan peperangan. 你是要逃避前面讲的那些坏事， Kalau dia mau menghindari semua yang dikatakan hal-hal buruk yang dikatakan di depan 所以 tadi. 保罗讲那些很不好的人， Jadi Paulus mengatakan orang-orang yang buruk itu 不是叫提摩太去跟他们打， bukan menyuruh Timotius untuk berperang dengan mereka. 保罗是说你不要跟他们一样， Maksudnya Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu jangan seperti mereka. 而你要做的是追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。 Tetapi yang harus kamu kejar adalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, dan kesabaran. 要抓住永生， Harus memegang erat hidup yang kekal. 这个就是为着我们的信仰打一场美好的战争。 Ini adalah terhadap iman kita memerangi satu pertandingan. 我们想一想，在刚刚《生命记》第20章， Kita coba renungkan yang tadi di Ulangan pasal 20. 当官长这样宣告完了之后， Ketika seorang komandan mengumumkan hal itu, 还愿意留下来的这些军人， yang bersedia tinggal untuk tentara yang bersedia tinggal, 他们绝对是可以打胜战的。 orang-orang yang bersedia tinggal di terakhir itu mereka pasti yang sanggup untuk menghadapi perang kudus. 因为他们知道自己为什么而战。 Karena mereka tahu kenapa mereka harus berperang. 坦白讲，这场征战他们不坚守住自己的位置， Dan sejujurnya
peperangan itu mereka tidak berperang untuk mereka sendiri. 他们就算真的回去了， Dan kalau mereka benar-benar pulang, 如果当敌人打进来了，这一些人不是一样都要受苦吗？ maksudnya kalau mereka juga pulang waktu itu, bukankah kalau musuh yang masuk ke wilayah mereka bukannya semuanya 他们 musnah? 他们的房子一样会坏掉， Jadi rumah mereka juga akan rusak. 他们的葡萄园一样会被糟蹋， Kebun anggur mereka juga akan diambil. 他们的妻子可能会被人家抢走。 Istri mereka pun akan direbut. 你再害怕，最后还不是得面对敌人？ Setakut-takutnya, bukankah pada akhirnya kamu harus menghadapi musuh? 所以只有你好好的准备好这样子要打战的决心， Jadi asalkan kita sudah bersiap bagaimana kita menghadapi peperangan, 能够像我们刚刚看到在启示录里面的这些人， kalau kita bisa melihat orang-orang yang ada di kitab Wahyu tadi, 他们让自己站对位置了， 站在对的位置上。 mereka berdiri di tempat yang benar. 他们站在哪里？ Di mana mereka berdiri? 他们是骑在白马上面的， Mereka menunggangi kuda putih. 他们是在那个耶稣基督的那个光里面的， Mereka di dalam terang Yesus Kristus 紧紧的跟着。 dengan erat mengikutinya. 简单来讲，就是这个躲在耶稣的后面。 Dengan disederhanakan berarti mereka berlindung di bawah di bawah naungan Kristus. 那个位置是最危险的位置， Wisya. Sebenarnya tempat itu adalah tempat yang paling bahaya. 因为箭一直从这里射出去，对不对？ Karena kan dari situ kan pedangnya keluar terus. 敌人作战的对象也是这个耶稣基督啊。 Dan musuh yang mereka perangi juga adalah Yesus Kristus kan. 但是最危险的地方就是最安全的地方， Tetapi tempat yang paling bahaya itu adalah tempat yang paling aman. 因为他躲在耶稣后面。 Karena mereka berlindung di belakang Yesus. 耶稣是万王之王，万主之主， Yesus adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. 他一定会打赢的， Dia pasti menang. 根本没有人能够胜过他。 Karena tidak ada yang bisa mengalahkan dia. 所以，如果我们是一个逃避私欲 Jadi kalau kita adalah orang yang melarikan diri, 而追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔的人，我们如果是逃避，逃避私欲。就是这个11节啊。 11节对。 Jadi kalau kita adalah orang yang menjauhi semuanya itu dan mengejar keadilan, kesetiaan, kasih dan kesabaran, 那你就是在那个最危险也是最安全的地方， maka kita sebenarnya ada di posisi yang paling bahaya dan juga yang paling aman itu. 因为你紧紧的抓着耶稣， Karena kita berpegang erat kepada Yesus 在主耶稣的保护当中。 di dalam perlindungan Tuhan. 虽然外面很危险， Meskipun di luar sangat bahaya, 但是只有这个位置是安全的， tetapi hanya tempat ini yang paling aman. 而你已经在这一场战争中了。 Dan sebenarnya kita sudah ada di dalam peperangan itu. 其实你不打也已经在打了， Kalau kita nggak berperang pun sebenarnya kita juga harus berperang. 因为你已经是属神的人啦、 Karena kita sudah adalah orang Tuhan, orang-orang yang di dalam Tuhan. 敌人都来了， Musuh sudah datang. 这个时候你还要跑出去， Saat ini masih mau lari, 跑出去正好打死你， kalau lari pasti dikalahkan. 躲好在主耶稣的光中， Berlindung di dalam sinar kemuliaan Tuhan. 不要成为从光明掉到黑暗去的人。 Jangan kita adalah orang-orang yang di dalam terang tapi jatuh ke dalam kegelapan. 这就是打美好的战。 Ini adalah kita memenangkan pertandingan. 所以这一场仗很难打吗？ Jadi peperangan ini sulitkah? 你想清楚了，你会发现并不困难。 Kalau kita pikir dengan baik, sebenarnya tidak sulit. 你不想打这场仗，你已经在打了， Kalau kita tidak mau menghadapi perang ini, sebenarnya kita sudah di 这是 dalamnya. 这是躲避不了的， Jadi sebenarnya nggak bisa dihindari. 因为敌人就是要把你拖下地狱的。 Karena musuh kita sudah siap menyeret kita ke dalam alam maut. 如果你不肯躲在耶稣的后面， Kalau kita tidak mau berlindung di bawah Tuhan 擅 Yesus 自离开了这个白马， dan kita meninggalkan kuda putih ini, 不在主耶稣的这个白衣里面。 tidak di dalam jubah putih Tuhan Yesus, 其实启示录19章的那个白衣，其实是主耶稣的白衣啊。
Di Wahyu 19, baju putih itu adalah baju putih Yesus. 我们是穿上主耶稣的衣服， Kita semuanya mengenakan jubah Kristus, 躲在主耶稣里面而已。 berlindung di dalam Yesus. 所以但愿我们所有的弟兄姐妹， Jadi saudara-saudari, 都能够明白这一场末世的征战，我们该做的事情。 jadi kalau kita memahami perang akhir zaman ini, kita bisa mengerti. 不是花太多的力量去想一些方法， Jadi bukan menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana 其 caranya, 实重要的是在我们的准备。 tetapi yang penting adalah persiapan kita. 你有没有要做一个专心的精兵？ Apakah kita akan menjadi seorang prajurit yang fokus? 你有没有要守好主耶稣的规矩？ Apakah kita sudah mengikuti aturan-aturan dari Tuhan? 你愿不愿意务实的来勤劳耕作？ Atau apakah kita juga mau terus untuk bekerja keras? 就是在我们的信仰上好好的花时间。 Maksudnya di dalam iman kita harus benar-benar menghabiskan waktu di dalam iman kita. 如果我们能够这么做， Kalau kita bisa 那我们 melakukannya, 就是在打一场美好的战。 maka kita sudah memenangkan pertandingan yang 我 baik. 们站对位置了， Kita 站对位置. 站在对的位置上， Kita sudah berdiri di tempat yang benar. 我们最后一定可以打胜的。 Pada akhirnya kita pasti bisa memenangkan. 求主耶稣带领我们， Kiranya Tuhan Yesus menolong kita 让我们能够得着造就。 agar kita semua bisa 那 mendapatkan 晚上聚 keselamatan. 会的分享到这里。 Renungan firman Tuhan sampai di sini.